Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel yang sidang dirahmati Allah. Segala puji-pujian ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua tentang forum pendidikan Islam pada pagi yang ceria ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik lagi berseri pada pagi ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tentang tajuk forum pendidikan Islam kita pada hari ini. Tajuk forum pendidikan Islam kita berkisahkan tentang ajaran-ajaran sesat. Ilmu adalah satu sumber yang penting untuk setiap umat Islam. Ilmu merupakan perkara yang menjadikan kita seorang manusia yang boleh berfikir dengan waras dan logik. Bagi umat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber ilmu untuk menegakkan akidah seorang itu. Jadi, seorang umat Islam itu wajib berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Pada hari ini, kebanyakan manusia telah mencapai tahap pembelajaran yang tinggi. Tetapi, yang sungguh menyedihkan ialah setengah manusia yang mencapai tahap pembelajaran yang tinggi telah mengemukakan beberapa cara yang tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka yang mendakwa bahawa terdapat beberapa cara yang begitu mudah untuk melakukan ibadah tertentu. Dalam hal ini, manusia yang kurang berpengetahuan tentang ajaran agama Islam ingin mengubah diri mereka untuk menjadi lebih baik kerana mereka merasakan diri mereka telah melakukan banyak dosa yang besar dan terbuka hati untuk bertaubat. Tetapi kebanyakan diri mereka ingin mengambil jalan yang mudah dan mengikut tunjuk ajar orang-orang yang terpesong dari ajaran agama Islam yang sebenar. Hal ini menyebabkan ajaran-ajaran yang mereka menuntut adalah ajaran sesat yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapan saya, saudari Anis Ainah Hanani binti Adnan yang merupakan ahli panel pertama. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan baik hari ini. Alhamdulillah. Okey, seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua yang berada di depan saya juga, iaitu saudari Nurhanisah Narisha binti Muhammad Nurdin. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat. Okey. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita pada tajuk topik forum kita tentang ajaran-ajaran Syiah. Sidang hadirin yang dihormati. Sidang hadirin, apakah sebenarnya ajaran Syiah dan apakah ciri-ciri ajaran Syiah? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, saudari Anis Ainah Hanani binti Adnan. Mohon saudari memberikan penjelasan tentang pengenalan atau penjelasan mengenai ciri-ciri ajaran Syiah. Silakan saudari. Terima kasih kepada saudara moderator. Syiah merupakan nama kepada sekumpulan manusia yang mengikut Sayyidina Ali secara khususnya. Mereka beranggapan bahawa Sayyidina Ali dia mempunyai keistimewaan dalam hal imamah dan hal khilafah. Pada pandangan mereka, kedudukan Sayyidina Ali ni dia dalam hal dua terbabit merupakan mereka berdasarkan nas syarak dan wasiat daripada Rasulullah SAW. Syiah ni juga mempunyai kelompok yang ramai dengan berbagai fahaman yang berlainan. Namun kesemua kumpulan Syiah mempunyai satu itikat yang sama, iaitu imam mereka telah ditentukan dan dinaskan oleh syarak. Terdapat banyak kumpulan yang beridentifikan mazhab Syiah. Setiap kumpulan mempunyai fahaman mereka yang tersendiri. Kumpulan Syiah ni sangat banyak terdapat di Malaysia. Mereka semua tidak menunjukkan diri mereka di Malaysia. Antara kumpulan Syiah yang terbesar di Malaysia adalah kumpulan Qasianiyah, Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, Gulat dan Ismailiyah. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang pengenalan dan ciri-ciri ajaran Syiah. Pada pendapat saya, keterangan yang diberikan oleh saudari pertama sangat menarik dan terperinci. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli kedua, saudari Nurhanisah Narisha binti Muhammad Nurdin, tentang pengenalan dan ciri-ciri Korea ni. Silakan saudari. Berbalik kepada soalan tadi,
Qadiani diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Asal-usul nama Qadiani diambil sempena tempat lahirnya, iaitu Qadian, iaitu kampung di daerah Kusdapur di India. Ajaran ini mula muncul pada tahun 1889 Masihi di negara India dan disebarkan ke Malaysia pada tahun 1949 Masihi oleh Maulana Muhammad Sadiq bin Barakatullah. Munculnya ajaran Qadiani iaitu ajaran yang sesat. Terdapat ciri-ciri kesesatan ajaran sesat Qadiani. Antaranya, mereka beriktikad bahawa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi, Nabi dan Jemaah Tuhan Krishna, dan beriktikad bahawa Allah menurunkan kepada Mirza sebuah kitab suci yang bernama At-Tazkirah. Seterusnya, mereka mempercayai Mirza Ghulam Ahmad mempunyai sejuta jenis mukjizat. Selain itu, daripada Qadiani, jihad juga dihapuskan dan mereka mengubah ayat Al-Quran. Antaranya adalah ayat 6 surah As-Saf dan ayat 52 surah Al-Hajj dan juga ayat pertama surah Al-Qadr. Bahkan juga mereka mendakwa bahawa malaikat sebagai panca indera Allah. Mirza juga mengisytihar Qadian sebagai tanah suci dan tempat menunaikan haji. Begitu juga dengan mereka mendakwa Nabi Isa meninggal dunia dan dimakam di Srinagar di India. Akhir sekali, mereka menghukum kafir selain penganut Qadiani. Terima kasih atas penjelasan yang cukup panjang dan lebar berhubung pengetahuan tentang ajaran Qadiani. Berbalik pada panel pertama, apakah faktor-faktor penyebaran ajaran Syiah dan Qadiani? Dipersilakan panel pertama untuk mengemukakan penjelasan mengenai ajaran. Baiklah, faktor penyebaran yang pertama adalah kelemahan dalam peruntukan dan penguatkuasaan undang-undang. Ia merupakan faktor utama ajaran sesat dapat bertapak ke Malaysia. Antara penyebabnya ialah Mahkamah Syariah di Malaysia tidak diberi kuasa secara meluas dalam menjatuhkan hukuman. Ini kerana Mahkamah Syariah hanya dibatasi terhadap perkara-perkara ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disebut dalam senarai Mahkamah Persekutuan dan sekadar kuasa yang diberi Undang-Undang Persekutuan. Di sini jelas bahawa kuasa Mahkamah Syariah adalah terhad dan dikawal oleh perlembagaan. Baiklah, seterusnya, faktor penyebaran kedua adalah kelemahan membasmi kepercayaan purba dan adat istiadat. Kelemahan membasmi kepercayaan purba dan adat istiadat tersebut boleh diukur apabila masyarakat Islam negara kita masih lagi menjadikan bomoh ataupun pawang sebagai tempat mengadu masalah mereka dalam kehidupan seharian. Bomoh ataupun pawang tersebut dirujuk apabila mereka bomoh ataupun pawang tersebut dirujuk apabila wujudnya masalah hidup mereka, sama ada ketika mereka menghadapi kesukaran dari segi mendapat jodoh, memperoleh zuriat, memajukan perniagaan dan sebagainya. Sesungguhnya amalan-amalan ini merupakan amalan yang mensyirikkan Allah. Terima kasih pada panel pertama. Penerangan yang disampaikan cukup jelas dan padat. Soalan seterusnya kepada panel ahli panel kedua. Apakah cara mengatasi penyebaran ajaran Syiah dan Qadiani? Dipersilakan ahli panel kedua untuk menjawab soalan ini. Baiklah, seterusnya kita pergi ke cara mengatasi penyebaran ajaran Syiah dan Qadiani. Antaranya adalah melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar. Kesannya, pengaruh ajaran sesat dapat ditangkis dengan kefahaman Islam yang sebenar melalui proses pembelajaran secara formal atau tidak formal. Selain itu, ajaran sesat dapat diatasi dengan program pemulihan akidah. Orang yang terlibat dalam ajaran sesat amat memerlukan kepada program pemulihan akidah ini. Di Malaysia, terdapat beberapa buah pusat pemulihan akidah seperti Pusat Pemulihan Akidah Jelebu di Negeri Sembilan dan Pusat Pemulihan Akidah Uluyam di Selangor. Terima kasih saudari ahli panel kedua. Pada pendapat saya, ahli panel kedua telah memberikan banyak idea yang cukup bernas. Sidang hadirin yang dirahmati Allah. Demikian tadi penjelasan menarik mengenai ajaran-ajaran sesat di Malaysia.
Selanjutnya, saya ingin memberikan peluang kepada hadirin untuk mengemukakan soalan kepada kedua panel kita. Silakan. Di Malaysia juga terdapat beberapa ajaran sesat yang tidak diketahui oleh sesetengah masyarakat di Malaysia. Soalan saya, siapakah yang mula-mula membawa ajaran sesat di Malaysia? Terima kasih. Mohon panel pertama untuk menyatakan jawapan untuk persoalan tersebut. Ya, terima kasih kepada pihak yang bertanya. Untuk menyatakan siapakah yang mula-mula membawa ajaran sesat ke Malaysia, ia merupakan satu perkara yang memerlukan kajian sejarah secara terperinci. Ia cuma boleh dinyatakan di sini. Ajaran sesat yang dikenal pasti paling lama bertapak di tanah Melayu adalah ajaran Taslim. Ajaran Taslim dibawa oleh Ahmad Matahari pada akhir abad ke-19. Ajaran ini juga bermula di kampung Seronok, bayan lepas Pulau Pinang. Mereka juga menggelar diri mereka sebagai Ikhwan. Terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama. Seterusnya, saya ingin memberi peluang lagi kepada hadirin untuk memberikan soalan kepada panel kedua. Silakan. Soalan yang saya ingin tanyakan ialah bagaimana bermulanya ajaran sesat? Okey. Bagi soalan itu saya tunjukkan kepada panel kedua. Silakan Billy. Terima kasih kepada hadirin yang bertanya tadi. Sejarah kelahiran ajaran sesat atau penyelewengan akidah Islamiah ini bukan satu perkara yang baru. Akan tetapi ianya bermula sebelum kewafatan Nabi Muhammad SAW, di mana telah lahir beberapa orang yang telah mendakwa dirinya sebagai nabi selepas Rasulullah SAW dan menyebar ajarannya kepada umat Islam pada masa itu, seperti Musalamah Al-Kazab, Sajah dari kabilah Bani Asad dan Al-Aswad Al-Nusi dari Yaman. Terima kasih saudara panel kedua. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang ajaran sesat. Konklusinya, setiap umat Islam wajiblah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah supaya dapat mengukuhkan lagi akhlak dan iman kita sebagai seorang Muslim. Dengan ini, kita tidak mudah untuk terpesong dari ajaran agama Islam tersebut. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi bersama saya untuk menjadikan Forum Pendidikan Islam kita pada kali ini. Semoga forum menjadi wadah untuk setiap umat Islam bagi memahami berkenaan ajaran sesat. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh tanya gitu?